Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma nasitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan Imam, tuan pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa program masjid, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu, dan sebenarnya kita kena sentiasa niatkan bahawa kita adalah penuntut ilmu dan sentiasa mencari ilmu, dan kita turun dari masjid tu nanti dari rumah kita itu kita niat di samping kita nak bersemayang berjemaah juga kita niat untuk menuntut ilmu, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarja'. Saya tengok ada hadis yang maknanya dalam ni. Siapa yang keluar daripada rumah dia menuntut ilmu, maka dia berada di fi sabilillah sehinggalah dia kembali. Artinya sampai kita kembali ke rumah nanti kita ni berada di fi sabilillah. Jadi kalau nak mai ke masjid tu sebenarnya kita niat untuk memakmurkan masjid. Jangan hanya sekadar orang kata nak sembahyang berjemaah. Kalau sembahyang berjemaah itu kadang-kadang ada majlis ilmu, dia akan tinggalkan. Kerana sampai dah matlamat dia untuk sembahyang berjemaah. Kita mari ke masjid, memakmurkan masjid, bersilaturahim, bertanya khabar, bertemu dengan kawan-kawan, juga menghadirkan dalam majlis ilmu, beriktikaf, membaca Al-Quran, memakmurkan masjid itu ya. Kalau niat sembahyang semata-mata, maka itu kadang-kadang tai cicak yang ada di hadapan kita pun kita langkah saja. Kita cuit tok siap, sini tak ada tok siap. Dulu kampung saya dulu ada tok siap. Tok siap ni bahagian pemeriksaan masjid. Dia ada tok bilal, tok imam, tok bilal dan tok siap. Baik. Kenapa? Kerana hanya sekadar untuk sembahyang berjemaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita berdasarkan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Kita telah sampai ke muka surat yang ke-88, Kitabul At'imah, iaitu kitab menyatakan barang yang halal dan yang haram daripada makanan. Kita telah perkatakan tentang binatang-binatang yang halal, sebahagiannya binatang daratan dan binatang laut kita selesai. Semua yang hidup hanya di laut, tidak dua alam, dua tempat, iaitu air dan daratan, maka dia halal selagi mana tidak beracun. Selagi mana tidak beracun ya. Jadi antara sebab bukan antara lah, sebab-sebab kenapa binatang itu diharamkan. Yang pertama ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Yang keduanya keji, khabith dia panggil. Yang ketiganya mudarat. Yang keempatnya hidup di atas daratan. Ataupun kita kata binatang yang sama, yang kelimanya binatang yang maksud saya binatang yang duduk dua alam ya, dua alam, dan binatang yang dilarang ataupun disuruh bunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 5 ya. 5 sebab. Baik, muka surat yang ke-88 baris yang ke berapa ni? Wahid Senani Selasa Arba'an Khamsah Sittah Sab'ah Samaniyah Tis'ah Asyara Ahada Asyar Isna Asyar Salasata Asyar Arba'ata Asyar Khamsata Asyar, baris yang ke-15, dan halal ya, di situ tuan-tuan jumpa bainal qausain, in the bracket orang putih kata, dalam kurungan, dan halal. Qaqum dengan dhammah qaf yang keduanya ya. Dhammah ni baris di depan, dhammah baris di depan. Qaf yang kedua iaitu qaf alif qaf tu baris di depan. Jadi bacanya qaqum ya. Iaitu haiwan yang menyerupai dengan sinjap
kulitnya dibuat baju, sinjab tupai. Jadi istilah-istilah yang dalam kitab ini masih banyak yang menggunakan istilah Arab. Mungkin orang kita zaman-zaman dulu, orang tua-tua kita, tradisi pondok masih meriah dulu, mereka banyak guna barangkali perkataan-perkataan Arab ni. Ya. Dan na'amah, iaitu burung kasawari. Halal, ya? Dan halal, hawasil, iaitu burung jum, burung undan. Dan angsa. Burung jum, hawasil ni burung undan, ya. Dan angsa, halal. Dan itik. Dan ayam. Dan belibis. Jenis-jenis yang berparuh begini ni, halal. Belibis ini tuan-tuan kenal, apa itu, ke panggil apa ni? Itik hak terbang tu, itik liar. Ya? Belibis ke tak? Belibis ke. Okey. Ya. Dan tersebut di dalam Tuhfah, nama kitab, dan Nihayah, nama kitab. Halal sekalian burung air sekalian, melainkan burung lak-lak. Lak-lak ni stok, S-T-O-R-K, macam bangau, bangau, macam bangau. Yakni halal segala burung yang berjinak-jinak dengan air pada ghalibnya. Maksudnya burung yang duduk ke air. Burung wak-wak, burung apa ni panggil? Burung apa sini panggil? Kita panggil burung wak-wak. Burung kuang tak? Burung kuang. Dulu reti juga duk buat gitu tu. Duk memanggil dia. Halal. Hak berjinak-jinak dengan air. Bangau halal. Maksudnya hak duduk dalam air. Duduk dekat air, duduk di kawasan air. Baik. Dan tiada tenggelam ia padanya. Kalau tenggelam ni duduk dalam air, mungkin dua alam. Melainkan al-laqlaq yang kita sebut tadi, iaitu burung yang kadar besar angsa, panjang lehernya, besar angsa, panjang lehernya, makan ia akan ular. Ni burung lak-lak ni makan bangkai. Jadi dia termasuk yang keji. Walaupun bentuk dia bentuk bangau, duduk di air, ya. Burung lak-lak ni. Kalau tak silap saya, Afrika Selatan dia jadikan macam binatang apa ni, simbol negara dia ke macam, tak silap. Dan gagak. Gagak. Ya, gagak. Ni gagak padi. Di sini gagah. Gagah ni gagah perkasa pula. Tak. Ya, mudah-mudahan yang betulnya ialah gagak. Gagak padi, gagak huma ni adalah ia dua bahagi, salah satu daripadanya zakh, ya, iaitu yang hitam lagi kecil, terkadang merah paruhnya dan kakinya, dan yang satunya al-ghudafus saghir. Ya, baik. Halal maksudnya. Gagak huma ni halal. Gagak padi yang makan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Ya. Al-ghudafus saghir. Kita baca sikit, ada 5 nanti kita baca nota kaki. Iaitu yang hitam atau kelabu warnanya, dan halal padanya itu menghendaki kalam Imam Rafi'i, ialah yang mu'tamadnya. Ya, halal. Gagak ni mudah ceritanya, selain daripada gagak, selain daripada gagak huma ni, gagak padi ni haram belaka. Itu cerita. Yang ini 5 tuan-tuan tengok bawah. Qauluhu maksudnya katanya, pengarang yang menyebut al-ghudafus saghir tu maksudnya bahasa Arab tu, ya. Qauluhu al-ghudafus saghir, yang tercatat al-ghudafus saghir itu, ini nota kaki ni, iaitu satu bagi daripada
Bidhammil ghain. Bidhammil ghain maksudnya ghain dia berbaris di depan. Al-ghuda, al-ghudafu, as-saghiru. Burung ghudaf yang kecil. As-saghir maksudnya yang kecil. Dan telah kuat pada zan hamba bahawasanya ialah burung tiung. Kerana ia atas rupa gagak dan warna yang jantannya itu hitam dan yang betinanya kelabu. Dan makan ia akan buah-buahan. Maka jika sah bahawasanya ghudafus saghir itu burung tiu, maka sayugia yang mu'tamad haram dimakankan dia. Ini pendapat yang dipegang oleh pengarang. Seperti barang yang berlaku atasnya hal orang Melayu daripada ketiadaan dimakankan dia pada sekalian negeri mereka itu. Baik. Dan yang demikian itu muafakat bagi qaul yang disahihkan dalam Aslur Rawdah. Ya, kita dah syarahkan Aslur Rawdah itu. Apa dia? Cuba tengok di belakang tu. Apa dia? Kitab Aziz oleh Imam Rafi'i. Aslur Rawdah, ya, nama kitab. Iaitu kitab Aziz itu diambil daripada Rawdah. Baik. Bagi Rafi'i, kitab Aziz, ya. Dan telah mengkhabarkan hamba oleh setengah manusia bahawasanya telah melihat ia akan dengan matanya akan burung tiu itu menyambarkan anak ayam. Dan yang demikian itu menunjuk atas haramnya. Ini pendapat. Haram dia kata kalau burung itulah yang dimaksudkan. Sini orang makan burung tiung? Tak makan tak? Tak cari, tak ada. Dia ada tiung emas yang warna hitam tu, paruh dia warna merah. Tu tiung emas. Ada tiung yang kelabu tu. Orang Kedah kalau tak silap sebut mala kerbau tak? Mala kerbau. Gembala kerbau, hak duduk atas belakang kerbau tu. Ya? Sini bagi apa? Kubah. Merebah je, bukan merbah. Merbah halal. Burung merbah, baik. Itu dia, Tapi kalau nak makan, boleh. Boleh, insya-Allah. Cuma orang Melayu kita tidak makan. Burung yang macam mana? Burung macam tu, burung bangau, macam burung bangau tu. Baik. Dia kalau yang pada kaedah umum yang disebut tadi, yang berjinak-jinak dengan air dengan syarat dia tidak makan bangkai dan dia tidak tenggelam menyelam lama dalam air ataupun hidup dua alam lah maksudnya. Maka dia boleh dimakan. Ya. Burung ni yang pertama sekali kita tengok dia menyambar ataupun tidak. Maksudnya ada kuku yang boleh kuat, boleh menceraikan mangsa. Kemudian ada menyambar. Kemudian hidup dua alam memang tidaklah. Lepas itu keji ataupun tidak, makan bangkai ataupun tidak, maka boleh dimakan. Ya? Makan lintah tak apa. Pasal lintah duduk dalam air juga sebenarnya. Cuma dia keji sikit je. Maka baik. Cuma dia menyambar. Dia menyambar ikan. Cuma tengoklah, menyambar itu pun tidaklah menyambar yang orang kata menyambar seperti mengganas, seperti helang dan sebagainya. Tidak membuaslah maksudnya. Baik. Kalau bangau boleh makan. Cuma orang kata tak sedap daging dia tak. Ada hak tulang biru ke apa? Baik. Mana tadi? Dan disarahkan dengan halalnya perhimpunan daripada ulama, setengah daripadanya
riwayani, dan dialatkan dia dengan bahawasanya memakan ia perhumaan. Maksudnya burung, kalau burung tiung yang dimaksudkan, kata, maka dia hanya makan tumbuh-tumbuhan halal dia makan. Dialatkan maksudnya kenapa burung itu kita kata boleh makan? Kerana dia makan tumbuh-tumbuhan, makan biji-bijian. Masalahnya. Dan jika disahihkan haramnya pada aslur raudah sekalipun, ya. Tapi dia tasahihkan, maksud disahihkan maksud yang betulnya kata pengarang aslur raudah, iaitu Imam Rafi'i, haram. Baik. Dan keluar dengan kata gagah, maksudnya gagak perhumaan itu yang lainnya. Apa dia? Dan iaitu 3 bahagi. Ada 3 yang dimaksudkan selain daripada gagak perhumaan yang tadi, gagak yang makan tumbuhan. Apa dia tu? Kita kata, kalau sini kata kemungkinan besar adalah burung tiung, kerana burung tiung ni kalau kita tengok macam gagak. Baik. Ada 3 jenis selain daripada yang kita sebut tadi. Yang pertama dia kata abqa. Ya. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh bunuh ni, sunat bunuh ni, dia panggil al-ghurabul abqa. Al-ghurabul abqa, ya. Ni. Iaitu yang ada padanya putih dan hitam, dan keduanya. Ada putih, ada hitam, gagak dan ada yang putih depan. 2, aq-aq. Dan iaitu 2 bahagi. Pula, satunya putih dan satu hitam. Aq-aq ni ada yang putih dan ada juga yang hitam. Panjang ekornya, pendek sayapnya, bunyinya aq-aq, kata dia. Baik. Tapi dia kata 2 kita tengok nota kaki ni di belah kanan, 2, nombor 2. Dan katanya aq-aq telah nyata bagi hamba bahawasanya ialah burung kerak pada luar Kelantan. Lahjah Kelantan, orang Kelantan panggil burung kerak. Dan petani begitu juga, dan burung panur pada luar Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang panggil burung panur ni kerana panjang ekornya dan pendek sayapnya, dan kelabu warna yang betinanya dan hitam, dan jantannya seperti barang yang mengkhabar oleh setengah manusia. Burung apa ni tuan-tuan? Burung kerak lah. Tak, warna hitam ada tak? Dia bunyi kerak-kerak tapi bunyi lain. Kalau ak-ak ni gagak hitam yang ada kita di Malaysia ni bunyi ak-ak pun. Tapi burung kerak, burung gagak ni tak boleh. Burung kerak ni, burung gagak ni kalau orang Arab kalau itu bunyi apa semua tanda pesimis lah, apa ni? Tasya'um, ada syu'um. Ada sesuatu yang tak molek mungkin berlaku. Kalau orang Melayu pun burung kerak ni kalau bunyi tanda orang nak datang ke? Baik. Ketiganya, Al-Ghudaful Kabir. Al-Ghudaful Kabir, dan dinamakan dia gagak bukit kerana tempat kediamannya pada bukit. Maka 3 ini haram sekaliannya. Al-Ghudaful Kabir ni burung nasar, burung herring yang makan bangkai ni. Burung apa sini panggil tu? Ring. Anak ring. Herring itu, herring. Dan hamam. Jangan baca hammam. Hammam ni tempat mandi, bilik mandi umum. Hammam, tempat mandi air panas. Hammam ataupun hammam ni apa ni, bilik air. Hamam hamam. Jangan hammam. Iaitu segala burung yang minum air dengan tiada bernafas dan menghisap seperti merpati. Ini tadi burung, syarat burung itu pun yang halal ialah dia minum air, dia menghisap, dia tidak bernafas waktu dia minum air. Maksudnya dia cedok satu-satu. Pelan. Dia tak bernafas waktu dia minum. Baik, kalau yang
letak paruh dia sedut macam unta tak bernafas tu, tak halal lah tu. Seperti apa dia kata? Merpati. Merpati ni hamam dan tekukur dan ketitir dan qatatun, jenis burung, dan hajal. Hajal ni besar merpati. Dia kata paruh dia warna merah, dia punya kaki dia pun warna merah. Ada yang menyebut sebagai ayam hutan, wallahu a'lam. Tapi kalau ayam hutan memang halal lah. Nah. Qata tu tinggal ta marbutah situ. Ada. Mudah-mudahannya begitu yang betul, dan halal segala burung yang atas rupa ciak. Burung ciak ya. Dan halal, ya tu kena baca betul-betul. Kerana tadi saya buka Al-Fiqhul Muyassar bagi kitab Matal Badrin wa Majmu'ul Bahrain yang dipermudahkan oleh Yayasan Terengganu, Yayasan Islam Terengganu. Dan halal dan haram segala burung. Terkejut saya. Warna ni dia silap cetak, silap type, silap type sekali. Cetak tu kalau cetak sekarang ni percetakan, kalau type betul memang dia akan keluar betul. Dia silap type. Dalam dia kitab itu sudah dia keluarkan 3. Saya tak tahu, mungkin dah keluar dah yang keempat agaknya. Yang ketiga itu terakhirnya sampai ke bab ni lah. Kitab At-Ta'imah ini. Yang ketiga. Mungkin ada keluar yang keempat kot. Dia ada di sebelah kanannya dia letak tag asal, di sebelah kirinya dipermudahkan. Mungkin kitab ini perlu diperkemaskan lagi kerana nama-nama kitab, nama-nama burung ini dia pun main sejenis-sejenis saja. Sinjak pun dia tak terjemahkan sinjak. Dia tak terjemahkan. Dia kata binatang seperti tikus. Jadi kita kira mungkin perlu diperkemaskan lagi kerana dia hanya memberitahu mafhum dia secara ringkas. Dia tidak memberitahu, orang kata, menghuraikan perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat itu secara detail lah lagi. Jadi susah kita nak itu. Dan kemungkinan juga perlu dibuat kamus di belakang ni, apa perkataan-perkataan tu dengan suluh dia, suluh Matal Badrin tu, istilah-istilah Arab, istilah-istilah petani, istilah Aceh, istilah Jawa yang mungkin ada dalam kitab ini, dibuat kamus. Kemudian dia bubuh gambar, ya, gambar binatang-binatang yang dah sebut ni, mudah untuk dirujuk. Yang mana Ustaz? Tekukur dan ketitir. Ketitiran ini. Ketitiran baca ni. Ketitiran mungkin juga orang belah-belah sana panggil ketitir itu sebagai ketitiran. Kemungkinan enggak lah. Baik. Jadi kalau dalam bentuk burung ciak, sama ada burung ciak rumah dan sebagainya itu boleh makan. Ada kawan ayah kawan saya itu suka cari burung. Ya, burung ciak tu dia makan, burung tiung gembala kerbau tu pun dia makan. Halal. Ya. Murai boleh makan. Dan jika berlain-lain warnanya dan baginya sekalipun seperti andalib. Andalib iaitu hazaz. Jangan baca hazaz. Hazaz bergegar ya. Bergoyang. Andalib hazaz ni serupa. Dia bahasa Inggerisnya nightingale. Nightingale. Nightingale ni burung yang sedap suara dia. Bulbul. Orang Melayu pun panggil bulbul sebenarnya. Bulbul. Burung bulbul suara sedap. Sa'wah. Sa'wah tu ciak. Ciak iaitu ciak. Kepala merah. Zurzur. Zurzur ni warna hitam, kadang-kadang ada yang berbintik-bintik putih. Bintik-bintik putih. Burung perling. Bagi daripada cela. Sejenis daripada jenis-jenis itulah. Jenis-jenis cila. Dan burung merbah dan bulbul.
Bulbul, andalib, hazaz tu serupalah. Ya. Dan haram himar ahli. Himar donkey. Jangan terjemah kuda pula, kerana saya baca dalam internet tu dia semua kuda. Berat benar. Dia kata kuda haram dan bagal. Tadi pun saya dengar saya tengok video-video dalam YouTube, tekan makanan halal, makanan haram, keluar makanan halal, makanan haram. Dia kata ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Dia kata antara makanan-makanan yang haram ialah binatang-binatang yang keji. Yang kalau kita tengok, dia kata binatang keji ni binatang-binatang yang bahagian pembersihan. Dia kata babi haram, kepiting. Dia kata kepiting ni ketam haram. Sudah. Dia kata udang haram, kerana udang ni dia bahagian pembersihan bawah laut ni. Dia kata kerang haram. Siapa-siapa yang makan tu hendaklah bertaubat. Kita sudah. Lepas itu saya pergi ke satu tempat tu, ke satu tempat macam restoran. Saya pesan dia jangan bubuh babi. Babi haram. Tukang kedai, tukang masak tu pelik, dia kata, pendeta tak makan babi? Rupa-rupanya Kristian. Itu bahayanya belajar dengan YouTube ni. Kristian. Pendeta dia padri Kristian. Baik. Dia kata babi tak boleh makan, haram. Haram. Dia sebenarnya kalau tuan-tuan tengok debat Syekh Ahmad Didat, sebenarnya babi ni haram dalam Kristian. Cuma mereka ni bertuhankan padri-padri dan rabai-rabai mereka yang menghalalkan, mengharamkan. Agak haram. Tapi mereka halalkan. Yahudi tetap lagi haram babi, mereka tak makan babi. Kalau Andrew Zimmern tu tolaklah, itu babi, biawak, ular makan belaka. Tuan-tuan kenal Andrew Zimmern tu, bizarre food tu, mau gemuk-gemuk kepala botak tu, Yahudi tu. Tu dia makan belaka. Hati katak hok berdenyuk-denyuk lagi tu, jantung ni pun makan, celup dengan wasabi makan. Tu tolak itu luar kamus sudah. Baik. Himar ahli maksudnya kaldai yang dipelihara, kaldai kampung ya. Dia ada himar luar, himar liar, himar liar yang duduk hutan. Itu halal. Kalau kalau kuda belang halal. Himaruz zard itu halal. Dan tiap-tiap binatang yang mempunyai taring yang berkuat ia dengan dia. Zinab ni nab ya. Nab, taring ada tu. Yang kuat. Kalau yang bertaring juga tapi tak berapa kuat, ada yang dihalalkan dengan nas ya. Dengan nas berarti kita sebut tu dobok tu, halal. Seperti segala bagi harimau. Semua jenis harimau lah maksudnya. Harimau bintang, harimau akar, harimau belang, dan beruang, dan gajah, dan singa, dan kera, dan kucing. Haram. Dan haram sekalian burung yang menyambar dan mencabut makanan dengan kaki seperti sewah. Ni tadi. Ya, sewah ni macam elang juga. Tapi lama dah tak tengok ni, mupuh kali juga ni. Dan helang dan kakak tua. Burung kakak tua. Dia punya kaki dia tu tajam, melengkung tu, dia boleh buka buah Dan haram rakhamah dan bukhatah dan bughatah, iaitu burung putih kecil sedikit. Bughatah ni burung kecil sedikit daripada rakhamah. Lambat terbangnya kerana keji makanan keduanya, iaitu makan bangkai. Rakhamah ni burung nasar lah, ering tadi. Makan bangkai. Bughatah ni kecil sikit, putih warna dia.
Terbang pun lambat. Kenapa? Makan bangkai. Itu yang kita sebut binatang ni kalau dia keji tak boleh makan. Baik. Dan haram burung merak dan nuri dan lalat dan segala binatang yang melata pada bumi kerana keji daging sekaliannya. Yang melata ni hak menyusuk macam tikus, macam ular. Baik. Dan diistisnakan, maksud diistisna dia kecualikan daripada binatang yang melata pada bumi itu, iaitu binatang-binatang yang merayap, duduk dalam lubang, nyuruk bawah akar-akar kayu. Kumfus. Kumfus ini landak akcek. Kecil kumfus landak akcek. Yang landak besar tu, landak raya tu dul-dul. Hari Sabtu lepas saya ke Kuala Terengganu, ada majlis kahwin buat di museum tu, turun bawah nak pergi ke Masjid Tokko tu. Tengok ada landak. Landak besar. Landak besar ni dul-dul, landak raya. Kita dekat itu dia punya duri dia tu kembang. Kita tengok putih je dia punya kulit dia, cantik, cantik. Minta maaf cakap lah, minta maaf cakap. Ada orang kata kalau nak tahu daging, ada orang tanya daging babi macam daging landak. Dia punya kehalusan dia tu, bukan saya nak cerita kehalusan dia, kehalusan daging dia. Orang nak tahu kadang-kadang babi macam mana. Jadi dia halus. Saya dekat-dekat tu ada orang tanya, dia boleh tembak ke duri dia? Boleh tembak. Ya. Landak tidak boleh tembak duri dia. Kalau boleh tembak kan kita nak dekat tak berani. Nanya katanya dongeng waktu saya kecil-kecil dulu, kalau tikam sampai tempat hitam tu mesti mati. Dia hitam tengah raat. Dulu kita mengaji, kita pakai duri tu. Bagi penunjuk. Setiap orang ada duri landak buat penunjuk mengaji. Baik. Dulu memang sedap lah makan landak ni. Tapi dah kena tuan ni barangkali bodoh sangat benda ni. Tapi nak buat macam mana? Ada dalil. Baik. Dan wabar. Ini kita dah sebut dari itu. Dan dhab. Dhab ni. Bewak padang pasir. Kalau kita gunakan istilah bewak, bodoh sangat. Tapi nak buat macam mana? Ada dalilnya. Dan yarbu'. Ini pun kita dah terangkan minggu lepas yang telah terdahulu sebutnya. Baik. Dan haram tiap-tiap haiwan yang sunat dibunuhkan dia. Ni dia yang kita sebut tadi. Kalau diperintah, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh bunuh binatang tu, maka haramlah. Seperti ular dan kala dan burung helang dan tikus dan tiap-tiap binatang yang buas yang menerkam, semua binatang yang berbahaya pada kita, maka itu sunat kita bunuh. Dan haram. Kena macam mana? Anjing meking. Anjing meking dia tak sebut sini. Dia sebenarnya ada dalam hadis dia al-fawasiq yang 5. Binatang-binatang yang fasik yang 5. Ada disebut juga al-kalbul aqur. Al-kalbul aqur ni anjing yang ganas, anjing yang menggigit orang. Dia anjing liar, dia gigit orang. Artinya pantang jumpa orang, siaplah, tanggallah betul kena gigit. Ni sunat dia bunuh. Kalau anjing yang tak gigit, tak ganggu tu tak payahlah, tak disunatkan. Al-kalbul aqur. Beruk. Dia gila. Dia gila. Sunat dia bunuh tu. Pasal dia masuk pada dia kata yang menerkam manusia. Maksudnya yang bahaya, sunatlah kita bunuh. Tapi yang dia sebut secara nasnya ialah hak 5 ni. Hak 5 ni, Dalam setengah riwayat dia sebut al-ghurabul abqa. 5 tu termasuk gagak yang hitam tu. Tu sunat bunuh. Dan dalam satu riwayat dia tak sebut al-ghurabul abqa, dia sebut al-kalbul aqur.
walaupun di Mekah. Baik, sunat dia bunuh. Dan haram pula tiap-tiap binatang yang ditegahkan daripada membunuhnya, seperti khattaf, bulai layang, dan lebah dan semut besar dilarang bunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang makan anak lebah, dia panggil apa? Tengok. Anak lebah dia panggil apa? Ada istilah yang dia panggil. Ada hak makan. Dia kunyah sekali dengan sarang-sarang dia tu. Dengan anak-anak dia, ulat lah tu. Ulat lah tu, haram tu ya. Haram. Dia dah sebut dah tadi, lalat, nyamuk, yang makanlah. Lipas, ni ambil goreng, lipas. Allah. Tapi orang-orang Filipin, lipas itu dia goreng buat snack, makanan ringan berkhasiat, tinggi kalsium dan protein. Dia masukkan itu lagi, kentang dalam perut lipas itu goreng. Oh, sedap. Tapi lipas jantan je, lipas betina dia tak makan, busuk dia kata. Baik. Itu tuan-tuan dan puan-puan, haram. Mana apa? Keji. Semua hasyarat ataupun binatang serangga ni haram ya. Kekatu, jangan makan kekatu. Ada orang makan katanya di Indonesia. Dia ambil itu, dia rebus, jadi kembung macam kacang, macam jagung rebus, jagung kering rebus tu ya. Makan ganyo. Haram tu ya, haram. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita membaca surah Al-Asr atas kafarah.